Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, baiklah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran RBT tingkatan 2. Okey, seperti yang telah ditetapkan, jadual pembelajaran akan kita adakan pada hari Rabu selama 1 jam. Okey, antara peralatan dan bahan yang diperlukan semasa belajar ialah buku teks reka bentuk dan teknologi tingkatan 2, tapi kamu tak perlu risau kerana mata pelajaran ini cikgu telah sediakan bahan dalam bentuk digital ataupun dalam bentuk PowerPoint. Kandungannya sama seperti di dalam buku teks, ataupun kamu boleh juga download buku teks ini daripada laman web, ya. Okey, seterusnya kita perlukan alat tulis yang lengkap, terutama pensel dan sketchbook. Okey, sketchbook ni tak perlu banyak, ya, lebih kurang 20 muka surat untuk kita buat lakaran beberapa projek, ataupun boleh juga menggunakan kertas A4. Okey, seterusnya cikgu juga menggunakan laman web, ya, yang cikgu bina sendiri yang dinamakan sebagai Galeri Cikgu Nurliza, atau kamu boleh Google saja di Google menggunakan nurlizajaiz.blogspot.com. Okey, di dalam blog ini cuba kamu lihat pada sebelah kanan, ya, ada satu ruang yang cikgu namakan di sini modul pembelajaran tingkatan 2. Okey, klik di sini dan kamu akan dapati semua bahan yang cikgu gunakan ada di situ. Okey, seterusnya apa yang kita nak pelajari pada tahun ini ialah dalam tajuk ini tajuk penyelesaian masalah secara inventif ialah kandungan asas. Yang pertama, mengenal pasti masalah bukan inventif dan inventif. Yang kedua, menerangkan proses penyelesaian masalah bukan inventif serta inventif, serta menyatakan hubung kait antara produk dan objek. Okey, selain itu, ya, yang ni perkara yang paling penting, iaitu setiap pelajaran yang dipelajari, ya, ada pentaksiran. Jadi hari ini kita akan mentaksir tahap penguasaan 1, iaitu menyatakan maksud masalah bukan inventif dan inventif dengan membuat hubung kait antara produk dengan objek dari segi fungsinya. Okey, untuk tahap penguasaan 2, 3, 4, 5 dan 6, okey, kita akan buat pada masa akan datang. Okey, selain itu, ya, jika kamu ada QR code reader, boleh scan pada barcode ini untuk melihat kandungan seluruh mata pelajaran ini. Okay, kita mulakan dengan bab 1, iaitu penyelesaian masalah secara inventif. Okey, dalam tajuk ini, setiap masalah ada penyelesaiannya. Untuk menyelesaikan masalah itu, kita kenal pasti masalah itu terlebih dahulu, kemudian senaraikan beberapa jalan penyelesaian. Selesaikan masalah yang kamu hadapi dengan teliti. Jika masalah itu gagal, cuba langkah penyelesaian yang lain pula. Okey. Okey, cuba lihat pada masalah dua murid ini. Okey, seorang murid tinggi dan seorang murid rendah. Okey, jika dilihat mereka akan menggunakan kerusi yang sama, ya, tetapi hasil daripada pembelajaran ini mereka berdua dapat mengatasi masalah tersebut. Okey, untuk murid tinggi ini tiada lagi masalah untuk dua orang yang tinggi seperti ini kerana tempat duduk ini telah diubah suai. Sama juga dengan murid yang rendah ini, katanya kaki dia juga boleh menjejak lantai walaupun dia rendah. Okey, kita akan belajar. Baiklah, kita mulakan dengan pengenalpastian masalah. Okey, cikgu akan berikan dua situasi, iaitu situasi pertama seperti yang kamu lihat. Di situ cikgu tunjukkan seorang sedang memotong ikan menggunakan pisau pemotong ikan, ya. Jadi di sini masalahnya ialah pisau ini tumpul. Jadi apakah cara untuk atasinya? Jadi kita perlukan pisau itu perlu diasah supaya boleh digunakan. Jadi masalah itu selesai. Ini adalah contoh bagi masalah bukan inventif. Okey, sesi yang kedua ialah gambar menunjukkan seorang budak membuka bekas balang kuih untuk mengambil kuih. Jadi jika penutup tidak ditutup dengan ketat, maka biskut akan lemau. Okey, jadi penyelesaiannya, penutup itu perlu ditutup. Namun apabila penutup itu ditutup dengan terlalu ketat, akan menyebabkan susah untuk dibuka. Jadi ini adalah contoh masalah inventif. Kesimpulannya,
ada dua masalah di sini, iaitu masalah bukan inventif dan juga masalah inventif. Okay, bezanya ialah bukan inventif, contoh bagi masalah menyang ikan tadi, selepas pisau dapat ditajamkan, maka tiada kesan sampingan selepas itu. Ya, maksudnya pisau lepas diasah terus boleh digunakan. Manakala masalah inventif, contoh bagi penutup balang kuih ini, selepas ditutup ada kesan sampingan jika ditutup terlalu ketat. Jadi perlukan penambahbaikan. Inilah beza antara bukan inventif dengan inventif. Okey, seterusnya ialah pengenalpastian masalah. Kita akan kenali satu persatu masalah bukan inventif dan juga masalah inventif. Cikgu akan terangkan dulu berkenaan dengan masalah bukan inventif. Okey, kita masih lagi menggunakan contoh pisau yang tumpul. Okey, jadi di sini pisau yang tumpul selepas diasah, dia akan menjadi tajam dan terus boleh digunakan. Jadi benda ini berlaku pada situasi kehidupan harian. Kita akan menghadapi berbagai situasi dan perlu membuat keputusan. Hasil daripada keputusan yang kita buat akan memberikan kita pengalaman yang baru dan menjadikan pemikiran kita menjadi lebih matang. Okey, ini adalah masalah bukan inventif. Okey, masalah bukan inventif masih lagi merujuk kepada pisau, ya. Jadi, di sini alatan yang tidak fungsi tadi, yang tidak fungsi dengan baik tadi, dikenal pasti masalahnya iaitu tumpul. Kita buat proses penambahbaikan iaitu dengan mengasah. Kemudian alatan dapat digunakan semula. Hasilnya tiada kesan sampingan dan pisau boleh terus digunakan. Okey, ini adalah contoh masalah inventif. Okey, semua lihat pada gambar meja, ya. Meja kayu yang diletakkan beberapa buah buku yang tebal. Okey, di sini meja kayu ini tidak dapat menampung buku yang tebal ini, menyebabkan kaki meja ini mungkin akan patah, ya. Tetapi selepas dibuat penambahbaikan, iaitu dengan menambahkan besi pada bahagian kaki, meja ini nampak lebih kukuh dan boleh digunakan. Tapi ada masalah sampingan yang timbul. Ini adalah contoh masalah inventif, ya. Okey, cuba lihat. Okey, pada awalnya meja kayu tadi boleh diangkat oleh dua orang murid, dua orang. Okey, kerana dia menggunakan kayu. Tetapi selepas penambahbaikan digunakan kaki besi, didapati tidak boleh menampung, dua orang tidak mampu untuk mengangkat sebuah meja ini, kerana dia berat. Jadi kita perlukan 4 tenaga untuk mengangkat meja ini. Ya. Ini adalah contoh masalah inventif. Maksudnya ada kesan sampingan selepas penambahbaikan. Okey. Selepas penerangan yang cikgu terangkan tadi, cuba buat peta minda ini, okey. Analisis apakah maksud masalah bukan inventif dan juga apakah maksud masalah inventif. Okey. Cuba cari jawapan, cuba fikirkan. Okey, di bahagian tengah ini ialah tajuknya, ya. Jadi kamu tulis di bahagian ruang. Okey, ruang luar ni apakah yang berkaitan tentang masalah inventif, ya. Okey. Kamu boleh ulang semula video tadi untuk mendapatkan jawapannya. Okey, ini adalah alternatif yang cikgu berikan. Okey, ini adalah contoh jawapan yang cikgu tunjukkan, ya. Jadi, kamu boleh saja klik pada link yang diberikan ni atau kamu boleh klik link pada bawah YouTube ini untuk mendapatkan panduan cara menjawab modul. Baik, seterusnya kita menerangkan bagaimana proses penyelesaian masalah bukan inventif dan inventif. Okey, dalam masalah bukan inventif, langkah pertama ialah kita mengenal pasti masalah, ya. Yang kedua ialah menyerahkan pilihan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian yang ketiga ialah membuat pilihan. Yang keempat ialah melaksanakan pilihan. Yang kelima ialah menilai penyelesaian masalah sama ada berjaya ataupun tidak. Okey, dalam langkah kelima ini, jika kita tidak berjaya, kita kena ulangi semula proses yang kedua, iaitu menyerahkan semula pilihan untuk menyelesaikan masalah, kemudian
ulangi lagi proses itu sampai kita berjaya. Okey, dan akhirnya ialah selesai. Okey, cuba ingati semula proses tadi. Okey, bolehkah kamu mengisi ruang-ruang kosong ini dengan melengkapkan carta alir yang cikgu berikan? Okey, cuba tuliskan, okey, salin semula dan cuba lengkapkan berpandukan kepada contoh yang cikgu tunjukkan tadi. Proses kerja yang cikgu tunjukkan tadi. Okey, strategi penyelesaian masalah inventif pula berbeza daripada penyelesaian masalah biasa. Melalui kaedah penyelesaian masalah secara inventif, proses kerja dapat dilakukan seperti dalam rajah. Okey, dimulai dengan masalah khusus. Okey, masalah khusus kita analisis hingga menjadi masalah untuk meringkaskan masalah melalui proses fasa pertama iaitu analisis. Kemudian, kita ringkaskan masalah kepada masalah umum dengan memodelkan masalah tersebut. Okey, langkah seterusnya ialah kita kena menyelesaikan masalah itu, tetapi mungkin terdapat beberapa halangan dalam semasa penyelesaian masalah. Di sini perlu ada beberapa kaedah penyelesaian yang ini disebutkan dalam fasa 3. Dan akhir sekali, masalah umum tadi diringkaskan menjadi masalah khusus melalui pemilihan model-model penyelesaian dalam fasa yang keempat. Okey, ini adalah penerangan yang lebih detail bagaimana apa dia maksud setiap fasa. Okey, cikgu akan tunjukkan setiap fasa ini. Okey, yang pertama fasa yang menganalisis punca masalah, iaitu kita analisis setiap fungsi di dalam produk ini. Okey, di sini cikgu tunjukkan contoh sebuah meja ya. Di sini kita kena analisis fungsi dalam satu produk ini. Ada bahagian muka meja, ada bahagian kaki meja dan ada bahagian lantai. Ini disebutkan sebagai analisis punca masalah yang akan diterangkan lebih lanjut dalam topik yang seterusnya. Ini adalah fasa yang pertama iaitu kita kena kenali setiap bahagian pada produk. Okey, fasa yang kedua ialah kita kena memodelkan masalah. Okey, dalam memodelkan masalah ini, kita perlu kenal pasti apakah konsep percanggahan fizikal ya. Okey, percanggahan fizikal ini pun cikgu akan jelaskan dalam topik yang akan datang dengan lebih lanjut. Okey, kita kenali dulu apa dia percanggahan fizikal ini. Percanggahan fizikal yang kita kena dalam kes ini ialah pada meja tadi perlu ada berat dan ringan dalam masa yang sama ataupun tidak. Okey, jadi seterusnya kita pergi pada fasa yang ketiga. Fasa ketiga ini kita kena pilih antara dua kaedah penyelesaian iaitu kaedah pemisah ruang ataupun kaedah pemisah masa. Kamu hanya perlu memilih satu kaedah saja untuk menyelesaikan masalah ini. Okey, jadi kita rujuk balik kepada soalan tadi. Okey, adakah ini berada pada pada masa yang sama? Jika ia adalah kaedah pemisah ruang. Jika tidak, ia adalah kaedah pemisah masa. Okey, mungkin agak merumitkan untuk mengingati ini, tapi kita kena buat beberapa latihan supaya lebih mudah. Okey, dalam fasa keempat, kita kena kenal pasti ya model-model penyelesaian. Dalam fasa 4 ni, untuk pengetahuan semua, dalam kaedah penyelesaian ada dua ya, iaitu kaedah pemisah ruang dan juga kaedah pemisah masa. Okey. Dalam kaedah pemisah ruang ada 7 prinsip yang kita boleh pilih, manakala kaedah pemisah masa juga terdapat 7 prinsip yang perlu kita pilih. Yang perlu kita pelajari. Okey, lihat pada contoh situasi ini ya. Sebab untuk memudahkan pembelajaran ini, kita kena banyak lihat contoh-contoh situasi untuk menerangkan istilah yang kita nak pelajari. Jadi, contoh yang pertama, contoh yang cikgu tunjukkan ini adalah gambar satu cawan, okey, cawan yang mengandungi kopi yang panas ya. Jadi, masalah di sini ialah cawan ini suka dipegang kerana panas ya. Jadi, apa cara untuk atasinya ialah cawan ini perlu sejuk untuk minum air yang panas. Okey, maknanya sejuk dan panas pada masa yang sama. Jadi, fahami situasi ini. Asalnya ialah cawan ini dalam keadaan yang sejuk.
tetapi air itu dalam keadaan yang panas. Kita perlu lakukan ini pada masa yang sama. Jadi penyelesaiannya, cawan itu mestilah yang bertangkai supaya kita boleh memegang cawan yang panas itu. Okey, jadi percanggahan di sini, adakah ia berlaku pada masa yang sama? Okey, panas dan sejuk pada masa yang sama. Okey, apa jawapannya? Kaedah pemisah ruang ataupun kaedah pemisah masa? Okey, cuba fikirkan. Okey, seterusnya. Ini adalah analisis fungsi. Kita pergi pada fasa yang pertama tadi. Okey, dalam tajuk ini, okey, kita lihat ini adalah beberapa komponen, ya, beberapa komponen yang diperlukan untuk membina sebuah rak kayu. Okey, rak kasut yang dibuat daripada kayu. Jadi, komponen-komponen ini disebut sebagai komponen-komponen seperti kayu beroti, skru, paku, ini adalah komponen, ya. Kemudian, setiap komponen ini dicantumkan untuk menjadi satu produk, ya, untuk menjadi satu produk. Di sini kita akan lihat ada bahagian-bahagiannya. Ini adalah bahagian kayu beroti, manakala ini adalah sambungan bagi paku. Ada juga bahagian menggunakan skru, manakala rangka, kerangka ini adalah bahagian yang utama. Bahagian yang rata dan panjang ini, ini adalah tempat meletak kasut. Ini disebut sebagai muka rak. Ini adalah contoh produk yang siap, ya. Jadi, dalam tajuk analisis fungsi ini, kita kena faham apa dia komponen dan apa dia produk, ya. Okey, kita lihat apakah hubung kait antara produk dengan objek dari segi fungsinya. Okey, ini adalah gambar sebuah kerusi yang rosak, ya. Maksudnya kerusi ini bermasalah lah, ya. Jadi bagaimana kita nak selesaikan masalah ini? Kita perlu analisis dahulu apakah masalah bagi kerusi yang patah ini. Okey, langkah pertama ialah kenal pasti apakah komponen-komponen yang terkandung pada kerusi ini. Okey, komponen kita nampak ialah ini tempat duduk, ya, tempat duduk, bahagian bawah ni tempat duduk. Bahagian belakang ini ialah bahagian penyandar. Bahagian bawah ini ialah kaki kerusi. Antara sambungan tu ada skru dan ada kerangka kerusi iaitu bahagian yang utama. Jadi mungkin masalah yang menyebabkan ini ialah skru berkarat yang menyebabkan bahagian pada tempat duduk atau penyandar kerusi tertanggal. Jadi bagaimana cara untuk mengatasinya? Okey, kita cuba lihat dulu. Apakah kaitannya? Okey, produk itu disebut sebagai sistem, iaitu yang menjalankan fungsi. Kerusi itu berfungsi sebagai tempat duduk. Kemudian fungsi dan objek. Okey, objek ialah penerima kesan. Parameter akan berubah disebabkan oleh tindakan yang dijalankan. Okey, cikgu jelaskan di sini. Ini adalah dia punya sistemnya, ya. Okey, produk contoh di sini ialah meja. Okey, meja adalah sebuah sistem. Apakah fungsi meja? Fungsi meja ialah untuk memegang objek iaitu buku. Buku adalah penerima kesan. Okey, contoh kedua ialah cawan. Okey, cawan adalah satu produk. Kemudian fungsinya untuk memegang air, ya. Fungsi adalah memegang ataupun tindakan. Yang ketiga, klip. Okey, klip. Klip ni adalah produk. Apakah fungsinya? Iaitu memegang, ya. Memegang apa? Iaitu memegang objek iaitu kertas. Dan akhir sekali contoh kereta. Kereta mengangkut, ya, bukan istilah memegang sebab kereta digunakan untuk mengangkut. Objeknya ialah manusia. Okey, ini adalah contoh yang kita boleh fahami, ya, apakah kaitan antara produk, fungsi dan objek. Okey, ini adalah kesimpulan, ya. Kesimpulan bagi hubung kait antara produk dengan objek dari segi fungsinya. Okey, produk terdiri pada gabungan beberapa komponen yang membentuk produk lengkap. Produk akan membentuk satu sistem bagi produk itu sendiri. Yang kedua ialah fungsi. Fungsi ialah tugas yang dilakukan oleh produk untuk merubah objek sasaran. Yang ketiga ialah objek.
Objek ialah penerima kesan akibat daripada kefungsian sesuatu produk. Ini adalah hubung kait antara produk dengan objek. Ringkasannya, suatu produk ataupun sistem berfungsi ataupun bertindak untuk menerima kesan. Ya. Jadi, contoh-contoh telah diberikan tadi. Okey. Okey, seterusnya, tajuk akan datang, kita akan cuba untuk melukis sistem fungsi. Okey, semoga jumpa lagi.